Saya Muhammad Nasruddin Abdullah, nombor matrik D2016107 3560, daripada KPF Group M tahun 2017. KPF ni Kewangan Pendidikan di Malaysia, falsafah dan dasar. Hari ini saya ingin mengutarakan tentang tajuk besar saya, iaitu Unit 4, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan ni saya mulakan dengan definisi dulu. Definisi falsafah pendidikan kebangsaan iaitu pendidikan Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, berpengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sokongan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Secara amnya saya akan menggunakan untuk keberhasilan pendidikan yang dilaksanakan oleh FPK, iaitu boleh dibagi kepada dua, iaitu secara in-centric dan yang kedua secara eccentric. Seperti yang kita lihat tadi, definisi FPK itu sendiri dah menunjukkan bahawa tujuan, objektif yang ingin disampaikan, yang ingin dicapai oleh FPK itu sendiri daripada ayat yang kedua. Secara eccentric ni kita boleh definisikan sebagai ilmu yang akan diterima oleh seseorang individu dan digunakan untuk individu itu sendiri. Manakala secara eccentric ni pula, ilmu yang ada untuk individu itu digunakan kepada sumbangan negara, masyarakat dan juga keluarga mereka sendiri di masa depan. Keberhasilan secara eccentric ni yang saya dapat jelaskan daripada definisi yang pertama, iaitu berilmu pengetahuan. Berilmu pengetahuan ni boleh didefinisikan sebagai individu yang memiliki pengetahuan atau kepandaian. Contohnya orang yang berilmu pengetahuan ni mempunyai wawasan yang luas meskipun pengetahuan umum atau agama ni, serta berniat untuk terus mendapatkan ilmu. Individu ni FPK nakkan apabila mereka mendapat pendidikan, mau melahirkan individu yang cemerlang, yang berilmu pengetahuan, walaupun mereka tu tak ada ilmu yang banyak tapi wawasan mereka tinggi. Seterusnya ialah berketerampilan. Berketerampilan ni maksud seseorang itu mempunyai kebolehan dalam melaksanakan dan menyempurnakan sesuatu tugas tu dengan cemerlang. Contohnya orang yang berketerampilan ni mempunyai sasiah yang berdisiplin dan kemas penampilan yang baik dan menarik. Menerusi keberhasilan pendidikan ni, FPK nak lahirkan individu atau pelajar-pelajar yang berketerampilan. Maksudnya mereka ni di masa depan, masa dah kerja ataupun di luar waktu PNP itu sendiri, dapat melahirkan orang yang berfikiran kritis dan berkebolehan untuk menyelesaikan masalah dengan mereka, masalah mereka sendiri, tanpa ada bantuan, walaupun tiada bantuan daripada orang lain. Seterusnya ialah berakhlak mulia. Akhlak mulia ni meliputi segala perilaku, sikap dan perbuatan sesama makhluk Allah yang baik, yang gaib maupun yang nyata, benda hidup maupun benda yang mati. Melalui pendidikan ni, FPK nak lahirkan individu yang berakhlak mulia. Maksudnya apabila mereka dah mendapatkan sesuatu pendidikan tu, mereka menjadi baik kepada orang lain, menjadi baik kepada makhluk Allah yang lain. Walaupun mereka tidak mempunyai ilmu yang tinggi, mereka tidak beragam,
dan akan sentiasa berharap mulia dan itulah seterusnya ialah pegangan agama. Melalui keberhasilan ini FPK nak melahirkan seseorang individu yang mempunyai pegangan agama, iaitu agama ni merupakan sumber moral, petunjuk kebenaran, sumber informasi tentang masalah metafizik dan memberi bimbingan rohani. Pegangan agama ialah sifat yang mempunyai kewujudan Tuhan dan memberikan kebaikan dan kebenaran. Seperti yang kita tahu, Malaysia ni mempunyai agama yang berbilang, kaum yang berbilang. Melalui pendidikan ni FPK nak lahirkan seseorang pelajar yang mempunyai pegangan agama yang kuat. Apabila mereka mempunyai pegangan yang kuat, secara tidak langsung mereka akan memikirkan agama mereka bila melakukan sesuatu pekerjaan ataupun tindakan-tindakan mereka di masa akan datang. Sebenarnya ialah tanggungjawab. FPK nak alihkan tanggungjawab ni ialah kesanggupan diri seseorang untuk mengikut dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Melalui pendidikan, FPK nak alihkan seseorang yang mampu melakukan tugas yang telah diberi walaupun secara individu maupun secara berkumpulan. Mereka nak melahirkan individu yang boleh bertanggungjawab dengan apa yang telah diberikan kepada mereka sendiri. Seterusnya ialah kesejahteraan diri. Kesejahteraan diri ialah seseorang yang aman dan makmur, seorang yang tenteram dan juga terpelihara daripada bencana seperti kesusahan dan gangguan. Seterusnya kita akan melihat pada keberhasilan secara eksentrik, iaitu keluarga, masyarakat dan negara. Secara eksentrik ni maksudnya sumbangan FPK nak melahirkan individu yang boleh memberi sumbangan kepada keluarga, iaitu memupuk keharmonian keluarga mereka maupun keluarga mereka sendiri pada masa sekarang atau keluarga yang akan datang. Maknanya jika seseorang individu tu mampu memberi sumbangan kepada keluarga mereka, mereka secara tidak langsung dapat membangunkan negara dengan keluarga yang harmoni. Seterusnya ialah masyarakat memupuk kepada melalui semangat kerjasama, berbagi toleransi, kekitaan dan hormat menghormati. FPK nak lahirkan individu ni yang boleh memberi semangat kepada masyarakat. Apabila ada kerja-kerja kemasyarakatan, mereka dapat memberikan sumbangan, walaupun sedikit sumbangan mereka, tapi mereka mampu dan ingin memberi sumbangan. Seterusnya ialah memberi sumbangan kepada negara, iaitu mengekalkan stabilan negara, mematuhi, mengekalkan dan mempertahankan perlembagaan. Jika seseorang individu ni, jika lepas mendapat pendidikan, berfikir akan yang boleh memberi sumbangan balik kepada negara dan membalas jasa negara mereka itu sendiri. Maksudnya individu ni walaupun mereka dah berjaya, FPK nak lahirkan yang boleh memberi sumbangan kepada negara. Contohnya bekerja di negara ini sendiri, membantu ekonomi, berbuat baik, tidak melanggar peraturan dan sebagainya. Seterusnya lah keberhasilan pendidikan dari segi sintrik lebih penting dari eksentrik. Mengapa hal ini berlaku ialah pendidikan ni, ilmu tu yang lebih penting, kerana individu apabila seseorang individu tu mendapat ilmu secara tidak langsung, mereka akan lebih mementingkan kepentingan, akan memberi semangat. Walaupun secara awalnya mereka FPK nakkan individu ni mendapat ilmu secara eksentrik saja, tapi secara tidak langsung mereka akan memberi sumbangan secara eksentrik kepada negara, keluarga dan masyarakat itu sendiri. Jika seorang itu jika keberhasilan secara eksentrik ini diutamakan berbanding eksentrik, seseorang individu tu tak dapat mengutilasikan ini pengetahuan yang mereka miliki itu untuk diri mereka sendiri. Sebab
mereka melakukan untuk individu, mereka belajar ilmu hanya untuk sumbangan daripada orang lain, untuk balasan kepada orang lain dan bukan untuk diri mereka sendiri. Okey, pendidikan yang berdasarkan eksentrik atau sumbangan ni sumbangan ni tak bagus lah. Bukan tak bagus, keberkesanannya tu rendah berbanding secara eksentrik. Sebab secara eksentrik ni mereka akan lebih menjurus ke arah sumbangan dan mengharapkan lagi balasan daripada orang lain daripada mereka menginginkan ilmu tu untuk diri mereka sendiri. Okey, pendidikan yang bersifat eksentrik atau nilai ni perlu diterapkan dalam diri pelajar supaya segala ilmu yang mereka dapat atau pengetahuan yang mereka miliki ni mereka dapat meningkatkan lagi atau menambah nilai kepada apa yang mereka ada, dan nilai-nilai ni akan digunakan untuk masa hadapan apabila mereka mempunyai keluarga sendiri dan apabila mereka sudah bekerja. Mereka akan menggunakan ilmu-ilmu ni untuk diri mereka lebih maju ke hadapan berbanding hanya mengharapkan sumbangan. Dan pendidikan secara atau keberhasilan secara eksentrik ni akan bertahan lebih lama kerana tidak hanya berdasarkan kepada sumbangan ataupun ganjaran daripada orang lain. Okey, secara konklusinya, pendidikan ni yang bersifat eksentrik lebih utama berbanding kepada pendidikan yang bersifat eksentrik. Okay, sekian saja daripada saya hari ini. Sekiranya ada salah silap ataupun kesalahan saya pada hari ini, minta maaf. Okay, terima kasih.